Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dihadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tak? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti mana tuan-tuan? Abang siapa? Selalu dia pasang tu apa? JPN tu. Apa nama dia? Fauzi. Oh, sama nama. Sama nama. Selalu dia ada. Mana orang sibuk pun. Jadi dia kalau tak ada tu terasa lah tuan-tuan. Dia bagus tuan-tuan kalau kita main mengaji ni. Apa yang orang perasan kita. Sebab nanti kita akan ada apa? Syafaat sahabat-sahabat. Itu penting tu. Itu pentingnya kita main mengaji. Main mengaji. Memanglah kalau kita dah pandai semayang, kita pandai berzikir, katakanlah semayang kita betul, puasa kita betul. Tapi kalau semayang kita tak betul, kita tak main mengaji, teruklah kita tuan-tuan. Kita tak ada alasan. Sebab saya pernah jumpa orang semayang, dia semayang dia diam, baca dalam hati tuan-tuan. Sah tuan-tuan? Tak boleh kan? Tapi umur dah 80 lebih. Macam itulah semayang dia diam. Semayang diam. Boleh? Orang tegur dah. Imam tegur, dia tak mau terima. Dia kata imam ni junior lah, umur pun 70. Tapi gitulah manusia lah. Kalau dah semayang betul, puasa betul, tak main mengaji, dia rugi dia. Itulah syafaat tak dapat. Syafaat apa tuan-tuan? Ni kita mengaji, kita kenal. Betul tak? Macam abang saya kenal, imam saya kenal. Perasanlah tuan-tuan. Nanti bila masuk syurga, macam kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia sebut kat kawan-kawan dia, nanti kalau masuk syurga, kat dalam syurga tak ada aku, carilah aku dalam neraka. Sebab apa? Bila sahabat kita cari, dulu kawan kita mengaji sekali, tak ada lah. Maka kita boleh mohon pada Allah kerana syafaat kawan-kawan boleh selamat. Itu pentingnya kita perbanyak dengan kawan-kawan orang yang beriman. Sebab tu kita walaupun dah ada ilmu, datang juga mengaji supaya kita kenal ramai orang. Nanti dalam syurga kod-kod kita tak ada, mana tahu. Siapa tahu akhir hayat bagaimana tuan-tuan. Mungkin beberapa benda yang kita buat menyebabkan kita tersilap tuan-tuan, terjerumus ke dalam tempat yang tak sepatutnya, neraka. Seperti mana ada orang kan, kita tahu dia semayang malam tahajud, siang puasa sunat, tapi dia kurung kucing. Dia ingatkan tak salah, tapi dia mati masuk neraka kan. Dia kurung kucing, tak bagi makan, dan mati kucing tu. Tapi dia orang perempuan yang baik, malam tahajud, siang puasa. Sebab dia sangka perbuatan tu tak ada apa, tapi berat di sisi Allah. Sebab itu zalim, masuk neraka dia. Dan Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang selama 60 tahun hidup baik, 60 tahun hidup baik, 60 tahun dengan Ramadan lengkap, haji dah 4-5-6 kali, umrah berkali-kali, banyak sedekah kepada anak yatim, punya banyak kebaikan, tapi masa dia nak mati, dia zalim dalam wasiat. Zalim macam mana? Kalau dia ada meluat mana-mana abang dia apa ke, awal-awal dia tukar nama. Dia tak? Anak lain tak dapat, anak ni je dapat. Itu kita panggil zalim dalam wasiat. Sekarang ni lagi lah boleh buat, betul tak kan? Bubuh nama pemegang amanah, betul tak? Ada dah meluat dengan anak, berapa anak yang dia meluat, maka dia bagi yang dia sayang saja sebagai pemegang amanah. Dia mati pun dapat terus, betul tak? Yang ni berat. Nabi sebut siapa yang buat kerja lagu tu, ataupun katakanlah kita ada bini
2, 3 bini. Oh, seronok abang. Okey. Cikgu Fauzi pun masih satu Cikgu Zino. Jadi tuan-tuan, katakanlah kita ada 3 isteri, masa nak mati. Kita meluat yang hak tua. Dia suka hak muda. Apa yang kita buat? Masa-masa nak mati tu, talak 3. Dia talak 3 tak dapat apa? Kalau kita nak mati talak 3 ikut mazhab Syafi'i lah, tak dapat warisan. Kalau ikut mazhab Hanafi dapat. Mazhab kita tak dapat sebab dah talak 3, dia tak boleh rujuk lah. Talak 3. Pasal apa? Niat bukan apa? Pasal jangan bagi dia dapat harta. Nabi sebut alhamdulillah sampai abang kita. Ada jari. Selalu orang lain pasang kamera. Nabi sebut dakhalan nar, dia mesti masuk api neraka. Itu bahaya tuan-tuan. Bukanlah makna kita dah banyak ibadah kita boleh langgar sebarangan tuan-tuan. Yang kadang-kadang orang tersilap tuan-tuan. Kadang-kadang dia rasa dah banyak ibadah, tak apalah aku buat salah ni, aku semayang banyak lah. Jangan. Takut lain perginya. Nabi sebut dakhalan nar, masuk neraka. Baik, sebab tu Nabi sebenarnya antara benda yang kita kena tegur jugalah. Saya tengok tuan-tuan macam ada artis ke siapa-siapa meninggal, semua kata apa? Dia ni ahli syurga, ahli syurga. Sebenarnya silap. Kita kena kata mudah-mudahan dia ahli syurga, baru betul. Sebab Nabi pernah tegur. Nabi pernah tengok ada seorang sahabat dia meninggal, budak muda. Mak dia kata, selamatlah kau masuk syurga. Nabi kata jangan sebut lagu tu. Mungkin ada harta yang mana dia tak infakkan, zakat yang dia tak keluarkan, ada tanggungjawab yang dia tak tunaikan. Sebut. Kadang banyak kan bila orang mati je, ahli syurga, ahli syurga. Lainlah budak tak apa. Contoh ada orang anak dia mati, okey, itu ijma' ulama. Budak ijma' ulama ahli syurga. Tak kira lah mati lemah ke mati apa. Macam baru ni kan tengok sian lah. Tengok berita hantar abang ke kolej di Penang tu. Tengok berita kat tu. Bahaya tu. Yang anak dia 6 tahun yang masuk lift. Cikgu tu. Lepas tu naik lift naik ke atas kan. Oh, sian tu. Kat mana tu cikgu? Belah Penang kan. Dia pun jumpa rupanya jatuh bawah. Boleh jadi budak tu tuan-tuan jaga-jagalah, lift ni bahaya. Takut anak kita masuk, seorang-seorang naik ke atas. Jadi dia ke atas tu mungkin dia gelabah. No. Takut dia gelabah dia sebab dia naik ke atas kan. Mak ayah kat bawah. Jadi dia pun tak sempat. Dia sampai atas tu mungkin dia gelabah. Dia pun tak tahu dia berhenti tingkat mana. Jadi dia terjun ke bawah. Baru 6 tahun. Kesian tuan-tuan. Dah lah nak hantar abang ke kolej, ujian tuan-tuan. Tapi kelebihan dia apa? Anak tu confirm syurga. Itu ijma' ulama. Anak orang Islam mati confirm syurga, malah boleh bagi syafaat pada mak dan ayah. Itu kelebihan. Tapi sedih, jangan kata sedih-sedih semua lah tuan-tuan. Sedih kita pun nak baca, kita pun keluar air mata tuan-tuan. Kesian. Apatah lagi orang yang kena tuan-tuan. Baik. Tapi kalau budak tak apalah. Kalau orang yang tua, hatta ustaz sekalipun, tu guru ke apa ke tuan-tuan, jangan kata ahli syurga, ahli syurga. InsyaAllah dia di kalangan ahli syurga. Itu dia. Berdasarkan amalan dia ahli syurga. Boleh tak? Jangan terus confirm mana kita tahu. Jadi kita betul kan. Sebab saya tengok bila ada je artis mana mati kan, semua pakat confirm. Salah tu kan. Baik, sebab apa tuan-tuan? Sebab itu kerja Allah. Kita tak tahu mati nanti masuk dekat apa, alam barzah, nanti titian sirat, nanti di mahsyar. Lepas titian sirat dia ada apa? Qanturah pula, ada satu lagi hujung tu pula. Banyak tuan-tuan. Siapa yang tahu sampai masuk syurga? Hanya Allah yang tahu. Baik. Jadi tuan-tuan, itu pentingnya kita ada sahabat Islam. Supaya kita kalau tak masuk, kawan-kawan kita tolong. Supaya apa? Jangan kita sombong dengan ibadah kita. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana ni? Surat sebelah kan? Baik, dan demikian lagi kan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Okey, untuk tuan-tuan kita belajar kitab Sulamul Muqtadi. Sebagai ingatan lah, tuan-tuan tak ingat dah Ustaz Musam baca kitab apa ni? Kitab Sulamul Muqtadi. Tangga bagi orang mula belajar, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kita masih lagi dalam bab akidah, dan di bawah tajuk dia, tajuk perkara yang membatalkan akidah. Lepas habis ni kita akan pergi pada bab fiqh, hukum hakam.
Sekarang kita berada pada bab mubtilat, kita panggil ya, mubtilatil iman, yang membatalkan akidah. Maksudnya orang tu dah masuk Islam, kemudian dia buat perkara yang membatalkan akidah dia. Sebelum saya lupa tuan-tuan, kalau ada orang masuk Islam, dia masuk Islam, dia jumpa kita kat sini, dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, keluar ni bam, accident, mati, layak masuk syurga ke tak layak? Dia layak? Layak. Habis tu kenapa kita mengaji penat-penat sifat ni? Sedangkan dah cukup 2 kalimah syahadah. Baru ni ada kes satu pakcik ni dulu gangster. Ni bukan gangster main-main, gangster betul lah tuan-tuan. Kawan dia pun ramai mati, kena tembak dengan polis, mati bergaduh. Jadi mereka ni gangster yang apa, ni gangster besar lah. Yang selalunya gangster besar ni dia ada semua, Melayu ada, Cina ada, India ada. Dia kalau satu kaumnya dia tak apa sangat lah. Jadi mereka ni satu Malaysia. Tapi tua ni tobat lah. Jadi dia baru ni, kawan dia gangster Cina, badan penuh tattoo, gangster tua dah lah ni, umur dekat 60 dah, dah 50-an kot. Cina dia kata, dulu saya ikut lu lah, gua ikut lu. Gangster, sama-sama gangster, jaga kawasan, jaga disco lah, apalah. Jadi sekarang ni dah tua pun nak ikut lah, nak ikut lu jugalah, badan penuh tattoo. Nak buat apa, aku tobat lah. Kata nak masuk Islam. Gangster nak masuk Islam tuan-tuan. Tattoo penuh kat badan. Tapi orang tua tu pandai tuan, dia jadi mengaji jugalah. Kita kalau orang nak masuk Islam, jangan kita kata kita kena pergi pejabat agama, kita bukan macam tu. Suruh mengucap tu sebab ada kes yang berlaku di Sabah kan, 2 kali ke 3 kali tepi pejabat agama nak masuk Islam. Tapi pejabat agama tu kata prosedur macam ni, tak ada dia nak mengucap, insiden tengah jalan. Itu ada yang berlaku tuan-tuan. Sebab tu kena cepat. Jadi dia pun bijak lah Pak orang tua ni. Bila kawan Cina tu kata masuk Islam, dia kata okey, hang mengucap sekarang, aku saksi. Mengucap tu Lepas tu baru pergi pejabat agama, bersihkan baju, letakkan rumah dengan rumah dia lah, beza lah keluarga dia. Letak rumah khas untuk dia belajar agama. Jadi tuan-tuan, kalaulah dia mengucap, kita ni baru dalam bulan lepas, bulan ni tuan-tuan, bulan ni kot. Jadi kalaulah dia masuk Islam kat Selinsing tu, dia masuk Islam, ucap 2 kalimah syahadah, keluar berdebam, accident, mati. Layak masuk syurga tak? Layak lah. Tapi pasal apa kita mengaji akidah? Pasal nak jaga supaya tak batal. Itu yang penting tu. Kalau baru masuk Islam mati, tak apalah, betul tak? Ini takut masuk Islam panjang lagi umur, takut kita ada buat benda yang membatalkan iman, kita tak sedar. Itu yang kena mengaji tu. Takut perkara-perkara yang membatalkan akidah. Baik, kita sambung. Apa perkara yang membatalkan akidah? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang ingkarkan Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi. Jadi kafir. Kenapa Sayyidina Abu Bakar saja, bukan sahabat lain? Siapa yang ingkar Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Amr bin al-As, ataupun Talhah, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, siapa yang ingkarkan dia akan jadi fasik, berdosa besar. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar ni kalau ingkar kafir? Boleh dikatakan dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah sebut, siapa yang tolak Sayyidina Abu Bakar, kafir. Tolak sahabat lain, dia akan jadi fasik, berdosa besar. Tapi Abu Bakar kafir terus. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ni lain sikit? Tuan-tuan boleh buka dalam mana-mana kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dia akan sebut ingkar Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, kafir. Ingkar Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, maka jadi fasik, mati dalam keadaan membawa dosa yang besar. Baik. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar kalau ingkar terus kufur? Sebab satu-satunya sahabat Nabi yang Allah iktiraf kesahabatannya. Dalam surah Taubah, satu-satunya sahabat Nabi. Yang kata Allah kata illa tanfiru faqad nasarahu Allah, illa tansaruhu faqad nasarahu Allah. Kalaulah orang-orang beriman tak tolong Rasulullah, Allah dah tolong dah Rasulullah. Bila idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar, ketika mana mereka dihalau, dikejar oleh orang-orang kafir, ketika mana mereka berdua, idh huma fil ghar, ketika mana mereka berdua di dalam gua.
Gua apa tuan-tuan? Sebelum hijrah tu Gua Thur. Jadi ketika mana Thaniyasnain, ketika mereka berdua di dalam gua, sepakat seluruh tuan-tuan sahabat, ahli sunnah dan para tafsir, yang dua orang ni Rasulullah dengan siapa? Hanya dalam gua tu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian idh yaqul sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, yang mana Sayyidina Abu Bakar dalam hadis sebut kan, banyak hadis sahih sebut, Sayyidina Abu Bakar kata kat Rasulullah, kan dia pun duduk dalam gua Thur, orang kafir kat atas, kalau orang kafir tengok kat bawah, kat kaki, nampak Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Memang mereka ramai di situ dengan pedang siap semua. Dia pun duduk sampai atas tu. Siapa yang pernah pergi, dia nak naik pun susah lah atas tu, tapi boleh dia pun naik sampai kat atas. Tapi yang peliknya, dah sampai kat atas, dia pun tak tengok dalam tu, tak tengok kat bawah dia pun dah diri, patut tengok kat bawah nampak tak Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi SAW. Jadi bila dalam keadaan macam tu, Sayyidina Abu Bakar kata pada Rasulullah, kalau dia pun tengok tang kaki dia tang bawah, pastilah dia pun nampak kita. Tuan-tuan, kisah ni menyebabkan apa? Seorang doktor masuk Islam. Saya lupa nama doktor tu. Masuk Islam sebab apa? Sebab dia tengok kisah ni menunjukkan Rasulullah ni benar-benar Rasul. Yang tukar nama Abdul Ahad Omar, Profesor Universiti Kanada tu, Profesor Matematik dan Logik daripada Universiti Falsafah daripada Kanada, Universiti Toronto, Kanada. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia masuk Islam, tukar nama dia Abdul Ahad Omar. Ada di Arab Saudi. Mungkin meninggal dia lama orang masuk Islam, tulis buku The Amazing Al-Quran. The Amazing Al-Quran tu dia lah mula tulis, seorang profesor daripada Kanada. Antara sebab dia masuk Islam, kisah ni. Pasal dia kata, bila Sayyidina Abu Bakar kata pada Rasulullah, kalau orang kafir ni tengok tang kaki nampak kita, apa Rasulullah sebut? Allah rakamkan dalam Quran, idh yaqul sahibihi, ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, menunjukkan Quran iktiraf Sayyidina Abu Bakar sahabat. Dahsyat. Idh yaqul sahibihi, ketika mana baginda berkata kepada sahabatnya. Bila sahibihi ni tuan-tuan, dia sahabat yang bukan main-main, ni sahabat yang sepenuh jiwa raga yang menjadi sahabat kita. Macam itulah. Dia beza dengan Sadiq, dengan Zamil lain. Sahabat ni tinggi. Atau orang Arab pun tak guna sahabat, sebab dia tunjuk satu perhubungan yang sangat tinggi, hebat. Ketika mana baginda Nabi SAW sebut pada sahabatnya, la tahzan, jangan bimbang, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Kata doktor ni, Dr. Abdul Ahad Omar, kalaulah Rasulullah ni bukan Rasul, kalaulah Sayyidina Abu Bakar kata, kalau dia tengok kaki nampaklah kita, kalau bukan Rasul mesti kata apa? Diamlah, nanti dia pun dengar. Nanti kan? Ataupun kita cari jalan kot belakang lah, kot boleh lari. Tapi Rasulullah tenang. Rasulullah kata, wala tahzan, jangan bimbang, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Dah sampai ke atas, tak rasa nak tengok dalam tu. Ayat ni menunjukkan Sayyidina Abu Bakar diiktiraf sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menolak, kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat, kafir, kerana dia telah bercanggah dengan Al-Quran. Siapa yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, yang ni lagi teruk kafir dia, kafir di atas kafir lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dalam hadis banyak tuan-tuan, dalam hadis yang sahih-sahih yang sebut tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai tuan-tuan, bila Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka banyak orang yang sangka Sayyidina Ali tak bai'ah. Cerita dia panjang tuan-tuan, tak bai'ah. Dan Sayyidina Ali bai'ah dah kali pertama, tapi sebabkan orang kata Sayyidina Ali tak bai'ah, 6 bulan setelah tu Sayyidina Ali bai'ah lagi sekali. Dan sebut di dalam hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu puji tu kata apa, dialah Sayyidina Abu Bakar lah yang paling layak menjadi pemimpin. Innahu saniyasnain, sahibul ghar saniyasnain. Sayyidina Ali kata, kami iktiraf, sahabat semua iktiraf, Sayyidina Abu Bakar lah sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi di dalam gua
sur. Yang Quran sebut Saniyatnain, yang kita duk baca surah At-Taubah. Dan ketika mana mereka berdua di dalam gua Sur. Jadi tuan-tuan, ingkar tolak Sayyidina Abu Bakar, maka menyebabkan kufur. Malah kita tengok waktu Rasulullah sakit tuan-tuan, Rasulullah lantik siapa jadi imam tuan-tuan? Kan Rasulullah sakit, siapa jadi imam? Selama Rasulullah hidup, yang jadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu Rasulullah sakit, siapa jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Masa Rasulullah masih lagi hidup, Rasulullah lantik Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Baik, dan sebenarnya khalifah setelah Rasulullah ni dah nampak dah. Dah nampak dah. Sebab Rasulullah pernah mimpi. Lihat dia secara simbolik tuan-tuan. Sebab khalifah di dalam Islam dia dilantik berdasarkan syura. Syura. Sebab tu kata ulama, kalaulah kata Muhammad Al-Ghazali, tok guru pada Dr. Yusuf Qardawi, dia kata kalaulah lantik khalifah ni semua keluarga Rasulullah, contohnya lepas Rasulullah Sayyidina Ali, lepas Sayyidina Ali Hasan, lepas tu Husain, semua keluarga dia, ini akan jadi fitnah yang besar pada Islam. Betul tak? Orang akan kata apa? Tengok dia bawa Islam, keluarga dia sapu semua. Orang akan sebut lagu tu. Dia akan jadi fitnah yang besar pada Islam. Rasulullah bukan datang untuk mengangkat keluarga dia, bukan. Dia datang rahmatan lil alamin. Panjang tuan-tuan. Saya sampai nanti akan datang di masjid di surau Kampung Tusun, minta ustaz cerita tentang khilaf yang berlaku antara Muawiyah dengan Hasan, Husain. Cerita dia panjang sampai banyak dikelirukan oleh golongan-golongan yang sesat tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, cerita jadi Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan sahabat Nabi, dan menjadi ijma' seluruh ahli sunnah wal jamaah. Setelah Rasulullah, yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Osman, yang keempat Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada yang sebanding dengan empat ni. Ini dah menjadi ijma' seluruh ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang tukar, dia jadi bid'ah dan sesat. Siapa kata si fulan lebih afdal pada Sayyidina Abu Bakar, sesat. Malah Sayyidina Ali radhiyallahu an, pada zaman dia dah ada orang yang taksub dengan dia sebut Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Patutnya Sayyidina Ali jadi khalifah, bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali sebut yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, Sayyidina Ali kata, siapa man fadalni ala syaikhan, siapa yang mengangkat diriku lebih daripada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, jalatuhu jildal kadhib, aku akan sebat dia pasal dia menipu. Sama Sayyidina Ali jangan disebut lah. Siapa yang kata aku lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, aku akan sebat dia pasal dia penipu. Baik. Jadi tuan-tuan, yang disebut dalam hadis banyak tuan tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Banyak tuan-tuan kalau nak sebutnya. Antaranya itulah Rasulullah lantik dia menjadi imam sebelum Rasulullah wafat. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah sebut ketika mana Rasulullah naik di atas gunung Uhud. Saya pernah sebut kat tuan-tuan akan naik gunung Uhud, kemudian bergoncang gunung Uhud kerana gembira. Atas tu yang ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, 4 orang naik atas gunung Uhud, bergerak gunung Uhud kerana gembiranya Uhud. Atas dia ada insan yang terbaik sepanjang zaman tuan-tuan. Kemudian Rasulullah hentakkan kaki dia pada Uhud. Usbut Uhud, wahai Uhud, diamlah kamu. Fa inna ma alaika, sesungguhnya di atas kami, di atas kamu ni nabiyyun, seorang nabi. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqun, siddiq siapa? Sayyidina Abu Bakar. Siddiq ni tuan-tuan gelaran yang tertinggi setelah nabi. Setelah nabi, siddiq. Itu gelaran tertinggi. Manusia paling tinggi boleh pergi siddiq. Tapi sukarlah nak sampai tu. Siddiq Sayyidina Abu Bakar. Wa syahidan, dan 2 orang yang akan mati syahid. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Umar mati syahid, sembahyang subuh kena tikam. Sayyidina Osman mati syahid tengah baca Quran, tengah puasa kan. Malah dia mimpi sebelum dia mati tu, dia akan berbuka puasa bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu cerita tentang sahabat Nabi lah, Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, kemudian
Atau ia nafikan seorang daripada rasul yang muafakat ulama atas rasulnya. Pertama, dia menolak Sayyidina Abu Bakar jadi kafir, ataupun dia menolak seorang rasul yang sepakat. Contohnya Nabi Yunus, dia kata Nabi Yunus bukan rasul, habis rosak. Ataupun dia kata Nabi Zakaria bukan rasul, rosak. Ataupun dia kata Nabi Sulaiman bukan rasul. Ada sebahagian orang Yahudi percaya macam tu. Orang Nabi Sulaiman bukan rasul, dia tukang sihir. Ada orang percaya. Rasulullah dengar orang Yahudi cerita Nabi Sulaiman ni bukan rasul, tukang sihir. Sebab tu dia boleh kontrol jin dan angin dan manusia, tukang sihir. Turun ayat Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin. Panjang ayat dia tuan-tuan. Cerita menafikan tuduhan orang Yahudi kepada Nabi Allah Sulaiman. Tolak Nabi Adam, kafir. Tolak satu Nabi je. Tolak Nabi Isa, kafir. Baik. Atau ia ingkar satu huruf yang sudah muafakat ulama atasnya daripada Al-Quran. Tolak satu huruf dalam Quran. Qul huwallahu ahad, dia tolak Qul huwallahu ahad. Ayat lain diterima, kufur. Ataupun kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia tolak alhamdu. Alhamdu saja dia tolak, kafir. Sekali pun kita tengok dia sembahyang, dia puasa, dia haji. Baik. Atau ia lebihkan dia padanya yang muafakat pada bukan daripada Al-Quran, ataupun dia kata Quran lebih, yang ada sekarang tak cukup. Ada tak orang percaya lagu tu tuan-tuan? Kita ada? Ada. Siapa dia tuan-tuan? Siapa yang percaya Quran yang ada sekarang tak cukup, lebih? Ya, Syiah. Tapi dia, kalau tuan-tuan kenal orang Syiah ni, biasanya dia takkan cerita terus kat tuan-tuan. Dia tengok dulu kan, dia panggil, dia tengok dulu, ini boleh makan, baru dia cerita sikit masuk, gitu cara dia. Dan saya pernah jumpa satu orang, saya tak boleh sebut dah siapa tuan-tuan. Dia kuliah dengan muslimat. Jadi kuliah dengan muslimat, dia mengajak macam biasa sampai orang dah senang dengan dia, bertahun-tahun orang dah senang dengan dia. Sekali dengan dia, baru dia masuk. Apa jarum dia kata, saya pun terkejut sebab saya kenal je dia tu. Dia sebut, dia kata sebenarnya wahyu ni turun dekat Sayyidina Ali, tapi silap turun dekat Nabi. Ni bukan main-main, ni betul tuan-tuan. Tapi dia takkan cerita kat tuan-tuan. Dia main tuan-tuan duduk kedai makan, lepak dengan dia, weh hantar tak? Dia takkan lagu tu. Hatta orang pergi rompak bank tuan-tuan. Ada orang pergi rompak bank, weh kami nak rompak bank ni, rompak bank. Oh dia kenal polis pergi tembak sekok-sekok. Tak, berlakon dulu, betul tak kan? Sikit perhati dulu, betul tak kan? Tak mana lubang-lubang yang senang. Gitu tuan-tuan skill dia. Jadi tuan-tuan, dia mengajak dah lama, kuliah muslimat. Orang perempuan pula senang percaya. Perempuan saya yang tahu pasal orang perempuan tu cerit bagi tahu kat Ustaz Jamnul Azazi. Tahu Ustaz Jamnul? Kenal gunung, tinggi lah. Ustaz Jamnul kuliah sekali dengan kuliah muslimat tu. Muslimat tu tanya, Ustaz betul ke patutnya wahyu turun kat Sayyidina Ali, silap turun kat Rasulullah? Terkejut Ustaz Jamnul, terkejut dia. Oi, siapa cakap lagu ni? Ustaz Fulan bin Fulan. Allahu Akbar. Saya terkejut, Ustaz Jamnul terkejut. Wih dahsyat. Tapi dia makan masa yang lama sebelum dia ke situ. Itulah lumrah. Dia bukan Syiah je, semua aliran pun begitulah. Betul tak? Dia kena pandai skill dia. Tuan-tuan tak arkam. Macam mana orang jadi ta'asub yang kita tak tahu lah tuan. Ta'asub betul lah arkam. Dulu meninggal dah. Siapa nama dia punya tu? Syahri kan. Tapi saya harap dia taubat lah. Kita bersangka baik lah. Dia ada taubat lah. Kawan saya ada ikut ta'asub sampai dia kata kalau buah gambar ni Allah Muhammad Syahri atas, Allah Muhammad bawah. Ada seorang kawan saya. Tapi bagus. Naik pergi mana-mana dia pakai serban arkam. Tengok serban arkam, serban besar tu. Kalau kita pakai sengit kan berat. Dia naik pas pakai serban, Penang pakai serban. Saya kagum tengok dia. Sunnah dia semangat. Saya tak katalah dia rosak akidah, tapi cara dia tu memang tak kena lah. Adakah patut Muhammad Syahri atas, Allah Muhammad bawah? Ini tak patut tuan-tuan. Walaupun tak jadi kufur cara tu, tapi tak patut. Dari segi adab salah tu. Jadi Syahri cerita yang orang boleh jadi ta'asub sangat. Masa dia ceramah,
cerita ni, skill ni. Saya ada ceramah, dia ada rakam muka tuan-tuan, rakam seorang-seorang. Masa dia ceramah, lepas habis ceramah, Syahadi ni tengok rakaman tu, siapa yang paling teruja. Kalau macam saya ceramah ni, siapa paling teruja, mata tak berkelip, tengok. Itulah tuan-tuan. Saya baru ni di masjid, ada satu masjid tu lah, ada satu orang tua, saya tak pernah tengok dia. Dia main mengaji duduk depan, dia tengok saya macam tu Pak. Dia ni, saya kata sudah, main mana pula dia ni, Syiah ke apa ke? Macam nak makan aku kan. Tengok dia macam ni, dia perhati. Lepas saya habis kuliah, dia kata, Ustaz, saya macam mana tengok muka Ustaz. Ustaz pernah masuk TV ikut tu. Oh, kawan duk tengok muka, macam mana tengok muka. Tapi cara dia tengok tu, kita pun takut. Dia tengok macam ni. Tak apalah tuan-tuan. Apa, tak mana ni lupa. Yang cerita tadi tu, ini betul tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau orang kata Sayyidina Ali patut jadi Rasul, bukan Rasulullah, ini nak hukum ke tuan-tuan? Islam lagi ke? Mana boleh Islam? Hatta sebelum Rasulullah lahir, ada peristiwa tentera bergajah. Tidak, itu peristiwa menunjukkan tahun itu akan lahir Rasulullah SAW. Dia masuk dalam bair khas. Bila jadi peristiwa tentera bergajah, kalau kita tengok masa itu kan, Abraham dan tentera dia datang buruk, bawa batu ramai-ramai. Siapa kena batu? Dia pun kena seorang satu je. Kena batu tu, lepas tu faja'lahu ka'asfin ma'kul, badan dia pun berlubang-lubang macam kena makan ulat. Habis nampak organ-organ jatuh. Dia memang ajaib tuan-tuan. Batu tu kena satu je, lepas tu terus luruh isi-isi dia pun. Abraham pun mati dalam perjalanan pulang. Kalau kita tengok tuan-tuan, ni ajaib lah tuan-tuan. Satu tentera dihancurkan oleh burung. Ajaib. Ajaib tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rupanya tahun tu nak lahir manusia yang terhebat sepanjang tamadun manusia, itu Nabi Muhammad. Takkanlah tiba-tiba Sayyidina Ali. Mustahil. Ini berat ni tuan-tuan. Ni bukan berat, ini memang kufur akbar. Malah nama Rasulullah disebut dalam Quran kan berapa kali? 5 kali. Malah dalam Quran ada surah Muhammad. Jelas. Nah. Jadi tuan-tuan, ni berat lah tuan-tuan. Ada seorang cikgu tu, ustaz, dia beritahu saya, ada seorang kawan dia, ustaz Syiah terkenal jugalah. Jadi ustaz ni pun dia dulu mengajak sekali dengan saya di belah Selama tu. Tapi dia pun dapat trace dia Syiah, maka dia pun block dia lah, tak bagilah dia masuk. Baik, jadi tuan-tuan, ustaz ni baik je. Bila dah rapat betul-betul rapat, baru dia kata, ni kami punya Quran. Tidak, dia tak tunjuk. Baru tunjuk ni Quran kami. Tidak, dia tak tunjuk. Kalau tuan-tuan pergi di internet, dia ada satu surah, dia panggil Suratul Wilayah, surah wilayah. Ni Syiah di India buat. Dia suratul Ahzab, tapi dia masukkan apa? Ali Hasan Hussein. Boleh tengok dalam Quran. Kalau tuan-tuan tengok balik, memang tak jadi Quran tuan-tuan. Sebab tu mereka anggap ada dalam kepercayaan mereka, Quran yang kita ada ni memang betul Quran, tapi tak cukup. 1/3. Kita sekarang Quran ada berapa ayat? 6,236. Kalau dalam kitab Syiah ada apa? Malah tuan-tuan ada kitab yang disebut sebagai Faslul Khitab fi isbat tahrifil kitab Rabbil Arbab. Ini kitab ulama Syiah mengumpulkan 2,000 riwayat hadis mereka lah tuan-tuan, yang mengatakan Quran yang dah ada tak betul. Dah ada kitab tu, susah mereka nak nafi. Macam mana 2,000 tuan-tuan. Riwayat kononnya sampai pada imam mereka kata Quran dah tak betul. Baik, jadi tuan-tuan, dia kata ada 17,000 ayat. Quran yang kita ada ni memang Quran pun, tapi 1/3 sahaja. Mana yang lagi kalau tuan-tuan pergi di Iran, Quran yang sama. Macam kita. Pasal apa tuan-tuan tidak ada Quran yang disebut tu? Walaupun dia anggap 17,000 ayat. Tu pergi Iran memang sama. Sebab orang tak boleh buat Quran. Betul tak? Yang Syiah India buat tu, memang kita baca, tuan-tuan geleng kepala tuan-tuan, dia jadi merapu. Iyalah tuan-tuan buh Fatihah, buh Hasan Husin, Ali Hasan Husin. Merapu habis jadinya.
Saya ada video rakaman banyak je. Seorang ulama Syiah sebut Al-Qazwini hidup lagi pun. Ke mati dah kot. Tapi video dia ada di YouTube. Dia kata Quran salah telah buang satu ayat Quran, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammad. Dah buang ala Muhammad. Siapa buang? Sayyidina Osman buang. Ish. Mengarut tuan-tuan. Kalaulah ada sahabat buang, Sayyidina Ali pasti menentang dengan jiwa dan raga dia. Mustahil Sayyidina Ali ni seorang penakut tuan-tuan. Mustahil. Malah saya boleh baca banyak riwayat yang sahih tuan-tuan. Bila terbunuhnya Sayyidina Osman, orang lantik Sayyidina Ali tak mau. Tak mau, nanti aku jadi menteri je. Banyak riwayat yang sahih. Dia tak ada kata memang patut aku jadi pun, tapi dia pun ambil. Dia tak pernah sebut. Tolong datangkan satu riwayat Sayyidina Ali kata memang lepas Rasulullah lantik aku. Satu riwayat. Tak banyak satu. Kalau ada, tak ada. Klaim kemudian Sayyidina Ali tak pernah sebut, Hasan tak pernah sebut, Husain tak pernah sebut, Fatimah tak pernah sebut. Sebut dalam kitab mana? Biar sanad dia bersambung. Tapi orang kata Sayyidina Ali takutlah, dia nanti dia berbunuh lah, nanti baru dia tunjuk lah. Hatta waktu Sayyidina Ali nak pergi menyerang Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam tu kan, ada seorang sahabat dia tanya, hampir serang ni, ada tak Rasulullah apa? Perintah Rasulullah ke? Pesan Rasulullah pada hang ke apa? Sayyidina Ali kata Rasulullah tak pernah pesan apa-apa pada aku. Ini ijtihad aku. Kerana Muawiyah tidak baik. Baik lah. Nah. Dia tuan-tuan kalau baik dengan dia takkan pergi terus. Weh, tahu Quran yang ada ni bukan betul. Oh, memang bingung lah tuan-tuan macam tu. Asri dah lupa. Asri apa tadi? Apa? Syari Asri pula. Asri Ustaz dah. Syari kan? Saya kata Syari ke Asri? Sama. Sama. Syari tuan-tuan. Syari tu bila dia tengok video tu, bila camar dia tengok muka orang yang lain, dia bukan rakam dia, rakam muka orang. Siapa yang paling kusyuk? Dia tengok Cikgu Fauzi contohnya. Cikgu Fauzi dia buat apa? Dia pergi rumah Cikgu Fauzi. Lepas tu buat apa? Jadi tetamu. Cikgu Fauzi akan tawarkan, Syekh duduk atas, tidurlah atas apa, atas katil apa semua. Syahri akan kata apa? Tak. Atas lantai. Macam mana? Betul tak kan? Rasa macam tu lah. Itu yang tak masuk teruk tu. Bijak tuan-tuan. Bijak. Itu cara. Tapi kita harap dia bertaubat lah sebelum dia meninggal. Itulah kita tak tahu. Wallahualam, mungkin dia taubat, betul tak? Mungkin taubat dia masuk dalam syurga, siapa tahu. Okey tuan-tuan, kemudian jadi jangan nafikan. Siapa yang kata tak cukup, tuan-tuan beriran Quran yang sama, sebab orang tak boleh buat Quran. Tapi kena ingat tuan-tuan, mereka sangat yakin Quran yang betul itu berada di Imam Mahdi di Sirdap, di lubang tu. Mereka percaya tuan-tuan. Tengok kat kereta mereka, kadang-kadang mereka berdoa Allahumma ajil farjahum. Tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab, tuan-tuan tengok bagus doa ni. Tapi kalau saya mengajak bahasa Arab, saya tahu lah apa mana Allahumma ajil farjahum, ya Allah cepatkanlah keluarnya Imam Mahdi tu. Pasal apa? Dia akan bawa Quran yang 17,000 ayat tu. Sekarang pikiran Quran yang sama lah. Pasal dia tak mampu buat Quran. Allah Ta'ala dah jaga Quran. Tapi dia pun beritahu pada mengikut-ikut dia, sekarang ni pegang Quran yang ada, yang hak sebenar Sirdap, Samarra di Iraq tu. Saya ada seorang, saya baca seorang syekh tuan-tuan yang pergi di Samarra tu lah. Orang Syiah tiap-tiap bulan pergi tuan-tuan. Dia akan pergi di lubang tu. Dia memang ada lubang pun di Samarra tu. Samarra tu maksudnya sarra marra'ah, gembiralah orang yang lihat. Sebab sedap nama dia. Pendek kan jadi Samarra. Sirdap tu lubang kecil. Syiah tiap bulan pergi. Doa depan gua tu. Keluarlah supaya dia keluar imam tu lah. Dipanggil Mahdi Muntazar kan dalam tu. Kita tak percaya tuan-tuan. Katanya hilang pada tahun 260 Hijrah macam tu. Dah lama tuan-tuan. Lebih kurang 1200 tahun tuan-tuan yang lepas. Menyorok dalam tu, takut kena bunuh. Boleh percaya ke cikgu? Kalau Imam Mahdi ni, orang Syiah percaya kan? Jangan tak percaya, ni wajib. Tak percaya boleh jadi kufur. Amin. Walaupun dia kata kami tak mengkafirkan orang, sembang tuan-tuan sebutlah lagu tu. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia, saya ambilkan dia sikit tuan-tuan lah, kita isyak lah. Dia pun tiap bulan doa keluarlah Allahumma ajir farjahum, keluarlah dengan Quran lah. Katanya dia keluar dengan Quran yang 17,000 ayat tu, dan dengan kemenangan lah katanya lah. Tapi ada seorang mufti, saya lupa mufti di Malaysia yang pergi sana. Dia pergi sana saja tengok tempat Syiah duk pergi doa tu.
Betul kat situ ada orang jaga gua. Misalnya yang jaga gua, ada orang jaga depan pintu gua tu. Dia pun pergilah tengok yang jaga pintu gua tu. Tengok semua tu, dia tanya kat orang yang jaga pintu gua, sebab dia jaga lama dah. Puluh tahun dia jaga. Dia kata, ada Imam Mahdi ke ni? Tak ada lah, dia kata. Tapi yang buat dia jaga. Fulus, betul tak? Ramai bagi. Orang tanya jujur dia, mana ada, dia kata. Tak ada lah. Betul juga tuan-tuan. Bijak dia, tapi tak boleh lah. Sebab bagi tahu, dia jaga puluh tahun, dia tahu mana ada orang dalam 2 tapi orang kat Malaysia ni percaya kan? Jangan main siap berdoa kat kita ni. Teruk tuan-tuan. Baik, kemudian saya habiskan tuan sebab kita dah isyak dah. Bahawasanya Quran itu atau ia dustakan seorang pesuruh Allah, atau ia kurangkan martabatnya, atau dimudahkan namanya, atau ia hina dengan qasad mengurangkan, menghinakan dia, atau ia harus boleh jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad SAW, atau lainnya yang seumpamanya, maka yang demikian itu jadi kafir. Ataupun dihina Nabi, mana-mana Nabi, sama ada dihina Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Isa, mana-mana Nabi dihina jadi kafir. Ataupun dia kata apa? Ataupun apa-apa perbuatan, contohnya dia ambil Nabi Yunus, ejaan Nabi Yunus, dia pijak ejaan tu dengan niat menghina Nabi Yunus. Kalau ejaan pijak saja tak ikut dosa lah. Pijak dengan niat menghina Nabi Yunus, kafir dia. Ataupun dia anggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran apa tuan-tuan? Ajaran apa yang menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Saya habiskan di sini lah, habislah. Akan datang kita sambung dalam bahagian yang kedua. Ajaran apa tuan-tuan? Dia anggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ajaran ni kalau tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan pun orang perempuan dia tutup rapat, tudung tutup rapat, kalah kita tuan-tuan. Jaga semayang, jaga lelaki perempuan. Tok Syekh dia semua sorban. Dia ada cara pakai sorban. Sorban besar, bukan syiah tuan-tuan. Sorban ni saya ingat kalau syiah kot lebih kurang lah, tapi panjang, ekor panjang. Sorban ni macam ni. Lepas tu dia ada macam burung tu, dia ada macam ni sikit, jujuk sikit, ekor dia panjang, macam ahli sufi tuan-tuan. Sama, sorban dia semua sama, syekh dia semua sama. Ajaran apa? Mereka ni katanya ada ramai, puluh juta, kata 60 juta kot. Di dunia ni ramai puluh juta tuan-tuan, berpuluh juta lah, 60 juta kot, macam tu lah. Ada yang kata sampai 100 juta, tapi katanya dalam lebih kurang 60 juta. Ramai seluruh dunia. Dan telah diiktiraf bukan Islam. Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat dia di Kampung Nakhoda, di Batu Cave tu, Kampung Nakhoda di Batu Cave, di Seri Gombak tu kan, tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan memang biar betul, takkan bukan Islam. Dia punya ustaz-ustaz dia kopiah putih, putih, nama Muhammad, Umar, Ali, sedap nama, Ibrahim, Yunus. Baca Quran sedap, Quran baca sedap. Tuan-tuan tengok betul ke kafir ni. Ada satu abang tu, dia pernah lah tengok mereka. Dia kata aku tak berani kata mereka kafir. Aku pernah pergi tempat mereka, mereka jaga hubungan lelaki perempuan. Saya tengok abang ni, hangku kau dah ni. Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad, dia lahir di Qadian, India. Tu yang panggil Qadiani tu, Qadiani. Jadi ajaran dia ada di Malaysia, katanya dunia ada berpuluh juta kan, berpuluh juta lah. Yang saya baca 60 juta, mungkin sekarang dah mungkin sampai 100 juta, boleh tak mustahil lah tuan-tuan. Jadi Qadiani ni telah dikeluarkan fatwa bukan Islam. Nak kata bukan Islam, macam mana? Mereka percaya Nabi Muhammad, mereka percaya Quran, Quran percaya, Nabi Muhammad percaya. Tapi setelah Nabi Muhammad ada Nabi lain. Siapa Nabi dia? Mirza Ghulam Ahmad. Ada, lepas tu tak tambah lagi satu, ada kitab lain belakang Quran, ada kitab lain. Quran ni pun beriman, tapi ada kitab lain, wahyu daripada Allah. Itu berat tuan-tuan ni, berat. Tapi Qadiani Bahai ni Israel cukup sayang. Israel, Britain, dia tahu ajaran-ajaran macam ni memang takkan lawan dia. Nak ajaran macam ni dia takkan lawan dia. Baik, cukup sekadar tu. Saya minta maaf dan saya terlajak masa. Saya buat habiskan tajuk. Akan datang di bawah tu ke surat 12, di mana bahagian yang kedua, perbuatan. Perbuatan yang menyebabkan terkeluar dari Islam. Saya minta maaf tuan-tuan kalau terlajak masa. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamu muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mathura. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.